Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat cinta Al-Quran. Okey, geng-geng Quran Circle. Alhamdulillah, apa khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, saya harapkan tuan-tuan dan puan semua dalam keadaan yang sihat sejahtera pada pagi ini. Alhamdulillah, dan selamat berpuasa kepada mereka yang berpuasa, sama ada puasa sunat hari Khamis hari ini, dan mungkin ada yang masih lagi dalam proses menghabiskan untuk puasa 6 kita. Jangan risau, kita masih ada masa lagi, so sempat lagi kalau nak teruskan. Alhamdulillah. Jadi selamat berpuasa kepada yang berpuasa. Dan kepada sahabat-sahabat yang mungkin berada di pejabat, di ofis, dan mungkin ada sahabat-sahabat yang bekerja dari rumah, so selamat menunaikan ibadah. Kerja ni pun kalau kita niatkan ibadah, dia akan jadi satu benda yang akan ada ganjaran pahalanya, insya-Allah. Baik. Jadi sahabat-sahabat semua yang baru masuk, Waalaikumsalam, yang memberi salam. Okey, silakan masuk. Buat macam rumah sendiri, jangan malu, jangan segan. Ustaz, kenapa macam tip rosak? Suara saya tak dengar ke? Respon jap, sahabat-sahabat semua. Audio baik ataupun tidak? Jelas tak audio saya? Audio. Untuk video, visual saya rasa tak ada masalah. Mungkin audio, mungkin boleh kita check dulu. Sebab ada yang kata suara saya sekat-sekat, macam tip rosak. Okey je kan? So kalau tuan-tuan perempuan, bila contohlah berlaku video hilang ke, gambar hilang, ataupun suara hilang, biasa itu kita panggil macam bug. Bug ni macam biasalah benda-benda yang main dengan benda
Yalah, gadget-gadget ni faham lah. Tambah pula melibatkan benda-benda yang online kan, benda yang stream, orang kata streaming. So keluar balik, masuk balik. Itu je kaedahnya. Kucing clear. Baik, Alhamdulillah. Alright, so sahabat-sahabat yang baru masuk, jangan lupa bantu saya untuk sharekan dulu. Okay. Dan jangan lupa kita punya hashtag kita ni. Setiap kali kita nak join sharing tajwid ni, pastikan dalam keadaan minda yang kosong. Okay, kena betulkan niat semula. Dan yang paling penting, kita kena set kepala kita tak mau stres-stres. Kita kena santai. Apa hashtag kita tuan-puan? Cuba tuliskan di ruangan komen. Saya tak pernah lagi minta sahabat-sahabat kita tulis kita punya hashtag. Apa hashtag kita? Kita nak tengok berapa ramai yang betul-betul follow sharing tajwid kita ni. Buatkan hashtag di ruangan komen. Kita nak tengok apa hashtag kita tuan-puan. Ingat lagi kot nah. Last sebab saya keluar. Ya, betul. Kadang-kadang mungkin ada yang keluar masuk balik tak jadi juga kan. Jadi itulah di luar kemampuan kita. Mungkin itu takdirnya. Niat mengaji kerana Allah. Betul. Alright, tuliskan di ruangan komen apa hashtag kita tuan-puan. Dan yang baru masuk, selamat datang. Yang belum share, tolong bantu saya share. InsyaAllah sama-sama kita sebarkan ilmu yang boleh saya kongsikan kepada tuan-puan ini. Dan kenapa saya minta tuan-puan share? Supaya orang lain juga mendapat manfaatnya, kan? Dan secara tak langsung kita pun dapat, sekaligus kita dapat pahala, ganjaran pahala kita berkongsi tentang perkara-perkara yang berunsur kebaikan ini, insya-Allah. Kalau saya seorang je macam susah sikit tuan-puan. Kan? Tapi saya yakin tuan-puan sedaya upaya akan bantu kami Izzi Ngaji ni untuk menyebarkan dakwah melalui ilmu Al-Quran ini, insya-Allah. Waalaikumsalam yang baru masuk, terus masuk-masuk. Pastikan bersedia dengan Quran semua ya. Quran, nota semua. Santai tapi sampai. Alhamdulillah. Suara jelas-jelas. Di Thailand. Oh, ada orang jauh juga. Terbaik. Tak ada suara dan tersekat-sekat pula. Kadang-kadang cek internet juga tuan-puan. Pastikan internet dalam keadaan yang baik lah. Sebab kat saya ni dia ada indikator tau. So kalau macam sangkut saya boleh tahu. Cuma sekarang ni masih dalam keadaan yang baik. Cuma itulah usaha kita cuba keluar masuk balik. Tak pun tuan-puan keluar, kemudian clearkan dulu kita punya apps yang kita dah buka tu, tahu kan? Kita clear dulu. Kemudian masuk balik Facebook, masuk ikut group, masuk ikut page. Okey, type page Izzi Ngaji, masuk ikut situ. Line okey di Alostar. Moga Ustaz sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih. Makcik saya tersokong. Puan Cik Ya. Terima kasih banyak. Alright, tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah untuk pagi ni kita bertemu lagi. Syukur pada Allah. Dan macam biasalah untuk hari ni kita nak sambung untuk ayat 237. Okay, surah Al-Baqarah ayat 237 tuan-puan. Ya. Internet tersekat, data nak habis. Top up ubatnya. Betul. Okey, kita doakan agar internet tuan-tuan dan puan diberikan kesihatan yang baik. Untuk orang kata apa? Kita dapat manfaat pagi ni bersama, insya-Allah. Mengajar sambil belajar lebih afdal kata orang. Betul. Dan itu pun memang tuntutan kan. Bila kita nak mengajar orang ni secara dia benda sifir dia, mesti kita pun kena belajar juga. Guna Unify, tak pun mohon internet free kerajaan. Jaringan prihatin. Betul. Boleh mohon. Siapa yang, tapi dah ada syarat kan. Boleh try mohon. Kod Diang clear. Seronok. Mantap. Baik tuan-tuan dan puan, jadi insya-Allah bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, insya-Allah hari Khamis. So kita buka dulu pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Selesai bacaan pembuka kita. Saya Bayan Bibulan Start demi belajar. Alhamdulillah. Terbaik. Jadi ini dia ayat 237 yang kita akan sambung pada hari ini. Tuan-puan boleh buka muka surat 38. Siapa yang menggunakan mushaf sendiri dan siapa yang tak ada mushaf, mungkin ada sahabat-sahabat yang berada di tempat kerja. Orang kata apa? Quran tak ada, sambil buat kerja ni sambil dengar. Tak ada masalah tuan-puan. Saya pernah waktu bukan PKPD ni lah, sebelum ni saya pernah pergi kedai pagi kan. Pergi beli kuih. Saya nampak ada makcik dua orang, dia berniaga nasi lemak kan, kuih-kuih tu. Waktu saya tengah berurusan jual beli tu, dengarlah ada pasang tapi bukan izin ngaji lah, maksudnya ada live yang mengajar Quran juga. So dia letak je tepi. Jadi saya beranggapan macam ni lah situasi dia. Maknanya dia bekerja, ialah berniaga kan, layan customer datang. Tapi dalam masa yang sama dia pasang juga. Walaupun tak dapat ambil input tu 100%, tapi mesti ada lah tuan-puan, betul tak? Walaupun kita tak dapat, saya faham lah bekerja kan, bukannya kita dapat bagi tumpuan sepenuhnya. Tapi dengan usaha tu tadi, insyaAllah moga Allah bantu. Kan? Moga Allah bantu, sebab usaha juga, nak juga dengar. Sebab nampak sangat dia nak belajar. Beza dengan dia pasang ayat Quran je. Betul tak? Kalau pasang ayat Quran je, biar dia pasang ayat Quran je untuk dengar. Tapi bila dia memilih untuk dengar live yang mengajar tentang tajuk-tajuk ni, maksudnya dia nakkan sesuatu. Jadi itulah saya cerita ni sebab saya membayangkanlah kepada mereka yang bekerja kan. Orang yang bekerja, so mungkin begitulah keadaannya. Samalah juga, saya pun sebenarnya macam tu juga. Kadang-kadang saya suka juga tengok live kelas Quran yang lain, sambil-sambil buat kerja tu, letak pasang kat tepi kan. Kadang-kadang ialah pakai earphone, dengar sambil-sambil tu. Sebab dalam santai-santai kita mendengar tu, kadang-kadang ada point yang kita macam lah. Point yang kita rasa macam ada satu rumusan yang membuatkan kita jadi terus faham untuk sesuatu perkara tu. Jadi itulah hebatnya kalau kita cuba menyerahkan diri kita untuk sentiasa nakkan sesuatu. Sesuatu ni maksudnya ilmu lah. Kita berbincang tentang ilmu ni. So sambil niaga. Ya. Jadi insyaAllah saya doakan tuan-tuan dan puan, semoga dipermudahkan urusan kerja tu, dipermudahkan. Mudah-mudahan hasil kerja kita tu dapat dilaksanakan. Orang tak apa, hasil kerja tu mendatangkan kegembiraan lah pada diri kita dan pada orang lain. Kan? Sambil masak pun boleh dengar. Ya, betul tu. Okey, baik. Jom. Kita tak nak buang masa lagi. Ramai yang dah masuk ni. Alhamdulillah. So, jangan lupa bantu saya share dulu. Kita nak mulakan ni. Seperti biasa, kita akan baca dulu ayat ini sama-sama tuan-puan daripada awal tu sehinggalah yang akhir itu. InsyaAllah. Sedia semua. Tarik nafas. Okey. Sedia fokus pada bacaan kita. InsyaAllah kita baca pelan-pelan sama-sama ya. Ready. Okey. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طلقتموهن من
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah. Selesai untuk bacaan kita yang pertama untuk peringkat awal ni. Jadi, terima kasih sebab sudi ikut bersama. Dan jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Jangan lupa sediakan alat bedah masing-masing. Alright. Pen, buku semua pastikan ada di hadapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita catat ni menjadi, orang kata apa, ingatan sepanjang hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, jom kita teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in طلقتموهن min qabli an tamassuhun. Baik. Huruf waw, tuan-tuan perempuan. Kita lihat kat sini, huruf waw berbaris atas wa. Okey, huruf waw berbaris atas wa bunyi dia. Kemudian hamzah baris bawah. Datang daripada pangkal kerongkong kita, wa'i. 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 Alright. Nun mati bertemu ta. Bila mana nun mati bertemu ta, berlakulah hukum ikhfa haqiqi. Yang mana kita kena ikhfa, iaitu sembunyi. Ikhfa ni sembunyi. Nak sembunyikan apa? Sembunyikan nun mati itu. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Baik. Kemudian apa yang kita kena lakukan ialah kena kenal pasti huruf ikhfa itu, iaitu huruf ta, kena kenal pasti. Adakah ianya huruf yang bersifat tebal ataupun nipis? Tujuannya apa? Untuk kita tahu macam mana kita nak lakukan dengung ikhfa tu. Level dengung kita tu adalah bergantung dengan sifat huruf yang huruf ikhfa tu lah. Huruf yang nun mati ataupun tanwin tu bertemu dengan siapa tu. Itu kata huruf ikhfa tu, huruf ta ya. Baik, ta ni sifatnya tebal selamanya. Huruf ta ni sifat tebal. Jadi nun mati bertemu ta dengan sifat yang tebal, maka dengung pun tebal. Wa in ta. Wa in ta. Kalau kita buat nipis nanti susah nak sebut ta. Contoh, wa in ta, dia jadi ta. Ta. Talaku. Talla. Talla. Tak mau macam tu. Wa in talaqtumu. Dapat tak? Huruf ta kan? Ikhfa haqiqi. Sembunyikan nun mati itu dengan sebenar-benarnya. Itu maksud haqiqi. Kita teruskan. Huruf ta baris atas ta. Tebal selamanya. Dan ada lam yang bersabdu. Pastikan buat betul-betul bunyi dia. Talla. Talla. Wa in talla.
وإن طل وإن طلقتموهن. Baik. Huruf lam yang bersabdu tadi selesai dah. Kemudian matikan qaf ini dengan mewujudkan lantunan, sifat lantunan ataupun qalqalah. Qalqalah apa kat sini tuan-tuan dan puan? Qalqalah sughra, lantunan yang kecil. Okey, lantunan kecil. Tetapi ketika ingat bahawa qaf ini adalah huruf yang bersifat tebal, maka lantunan yang berlaku pun kena samalah dengan sifat dia. Bukan talaqa, talaqa, talaqtumu, laqatu, 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 laqatu. Itu dia, sughra, iaitu lantunan yang kecil. Okey, ataupun lemah. Boleh faham tuan-tuan dan puan? Wa in talaqtumuhun. Huruf ta baris depan tu, mu. Mim baris depan mu, dua harakat. Kat sini ada waw mad. Okey, kat sini ada waw mad sebelumnya baris depan. Dua-dua ni kena muncungkan bibir lah. Tumu, 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 tumuhunna, tumuhunna. Nun bersabdu, kita kena dengung kadar dua harakat. Wajibul gunnah, nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu. Dan dengung yang berlaku mestilah dalam keadaan yang sempurna. Jangan sorok-sorok bunyi dia, jangan malu-malu. Hun, pastikan bunyi terus pada pangkal hidung kita. Okey. Baik, kemudian sekali lagi kita jumpa nun mati bertemu qaf ini untuk hukum ikhfa hakiki. Tadi sama juga, cuma dia bertemu dengan ta. Kali ini dia bertemu dengan huruf qaf. Nun mati bertemu qaf. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Nun mati bertemu dengan qaf, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Baik. Huruf qaf kita kena cek dulu status dia tebal ke nipis. Maka kita tahu bahawa huruf qaf adalah huruf yang tebal. Jadi dengung yang berlaku di sini tetap tebal, juga tebal. Min qa, min qa, min qa, min qabli an tamassuhun. Boleh tak? Min qabli. Baik, huruf ba yang bertanda sukun di tengah kalimah ataupun di tengah-tengah bacaan, maka ini disebut qalqalah juga. Qalqalah sughra, sama macam qaf tadi. Cuma ba ni dia sifat yang nipis. Jadi dia takkan jadi tebal lah tuan-puan. Dah nama pun nipis. Takkan tiba-tiba jadi tebal. Cuma tak mustahil. Kalau kita tersilap, mungkin kita boleh jadi tebal. Contoh, min qabo, qabo, qabo. Bunyi qabo. Qabo ni kerbau. Orang Perak kot. Qabo, qabo. Kerbau So, qalb. Praktikal dia macam mana? Qalb. Min qabli, 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 qabli. Jangan tekan-tekan sangat, biasa-biasa aja. Jangan ditekan-tekankan sangat. Buat santai je. Min qabli an tamassuhun. Banyak ikhfa hakiki kat sini untuk baris pertama ni lah. Ayat seterusnya tak tahu lagi. Nanti kita tengok Kat sini saja kita jumpa 1, 2. Tu ni jumpa lagi ni. Nun mati bertemu ta pula tuan-tuan dan puan. Nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki juga. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Dan kita kena kenal pasti ta tu status dia tebal ke nipis. Huruf ta tebal ke nipis tuan-puan? Jawab dalam hati, nipis. Betul lah tu. Baik, maka dengung pun nipis. Macam mana bunyinya? Anta, anta, anta. Jadi tuan-puan, kenapa saya selalu sangat sebut tentang status huruf ni? Sebab kalau kita bandingkan, kita tengok kat sini
Dua-dua yang saya gariskan merah itu, dua-dua hukumnya yang sama, ikhfa hakiki. Cuma kalau tuan-puan dengar bunyinya beza. Min qa. Min qa. Yang berikutnya anta min qa. Anta min qa. Anta. Okey? Tuan-puan nampak tak perbezaan dia? Bukan nampak, dengar tak perbezaan dia? Jadi, mungkin ada di antara kita yang menganggap bahawa ikhfa hakiki ni sama je semuanya. Tapi sebenarnya tidak. Tapi, tuan-puan jangan terlalu, orang kata apa, memikirkan sangat. Kalau kita ikut level kita, kita yang sedang menonton ni, kita ikut pada kemampuan kita. Kalau kita dalam fasa nak mengenal huruf-huruf ikhfa, maka kita fokus yang tu dulu. Berkaitan dengan tebal nipis ini adalah kepada mereka yang dah memang tak ada masalah pada hukum ikhfa ni. Dah tak ada masalah. Jadi, next step apa nak buat? Kena pula, kena kaji dan terus belajar untuk mengetahui lah status-status tebal nipis ni. Supaya nak mencantikkan lagi bacaan pada hukum ikhfa ini sendiri. Tapi, macam saya sebut tadi, kepada mereka yang baru nak kenal huruf ikhfa, jangan fikir lagi. Buatlah, tak apa. Kalau macam anta tadi, kalau terjadi dengung yang tebal pun kat sini, anta nun mati bertemu nun mati bertemu ta. Contohlah kita baca anta, tiba bunyi tebal. Tak apa. Peringkat awal tak apa. Tak ada masalah. Okey? Jadi jangan terlalu fokus semua benda. Nanti risau kita rasa tertekan dan kita stres, last kita tinggalkan nanti. Okey, jadi ikut pada kemampuan diri masing-masing. Kepada yang dah mahir, memang dah kenal sangat dah hukum ikhfa ni, maka terus go to next step untuk kenal pasti sifat-sifat huruf. Tujuannya apa? Untuk mencantikkan lagi bacaan. Okey? Baik. Jadi, apa yang saya nak highlightkan di sini ialah tentang perbezaan bunyi. Sebab tu saya bila sebut je, okey, kenal pasti status dia tebal ke nipis. Kenal pasti tebal ke nipis. Inilah tujuan dia. Min qa anta. Baru dengar dia cantik, tuan-puan. Bila kita baca tu dengar cantik. Dan siapa je yang boleh dengar ataupun kesan bunyi-bunyi ni adalah orang yang mahir lah. Orang yang belajar, orang yang mahir dia kenal. Tapi kalau orang yang sama-sama tak belajar, sama-sama tu dengar, okey. Kawan ni kata ni okey, kawan ni kata dia okey, sudah. Tak ada siapa tahu. Kan? Kalau saya buat dua-dua tebal, contoh. Min qabli an tamassuhun. Tuan-puan dengar baik-baik. Min qabli an tamassuhun. Kalau saya tanya jujurlah tuan-puan yang sedang mendengar ni, tuan-puan dengar macam mana? Bunyi itu rasa macam biasa je ke, ataupun tuan-puan rasa macam ada kepelikan di situ? Ni jawab gentle punya tuan-puan. Jujur. Kalau rasa macam sebenarnya ustaz saya dengar macam okey je ustaz baca walaupun tebal kat ta tu. Nun mati bertemu ta tu. Tak apa. Tapi kalau ada yang rasa macam lah ustaz, adalah rasa lain. Tak apa, kita dah okey. Puan Nurmina ada appointment. Okey, baik-baik. Semoga dipermudahkan. Okey. Bunyi pelik lah. Alright. Jadi insyaAllah saya harap tuan-puan jelas macam pelik. Cuba buat sekali lagi, takut terkena. Okey, saya buat sekali lagi Min qabli an tamassuhun. Ini yang pertama. Yang kedua, min qabli an tamassuhun. Macam tertelan lidah
Sungainya berlainan. Tak pasti, tak sesuai sangat. Ada yang tak pasti. Dua-dua tebal. Boleh? Baik, Alhamdulillah. So, nampaknya semua yang kedua tu betul tak nipis. Jadi, bila kita faham, kita sendiri dengar pun kita boleh tangkap. Kita boleh kesan bunyi tu yang mana betul, mana salah. Kan? Jadi, kalau ikutkan bacaan kedua tadi, itulah yang sepatutnya. Kan? Kalau bertepatan dengan itulah keadaan ataupun sifat huruf tu sendiri. Min qabli an tamassuhun. Boleh? Ya, betul tu. Right, nun mati bertemu qaf. Nun mati bertemu ta, so bezalah bunyi dia. Apa-apa pun berbalik pada pengenalan kita terhadap sifat. Tak apa, hari Sabtu nanti kita jelaskan. Sebab nak faham tentang sifat ni, saya tak ada nak cerita rangkum semua sekali. Kita pelan-pelan, steady-steady je. Okay, boleh? Komen lambat naik. Keluar balik, masuk balik. Baik, kita sambung tuan-puan. Min qabli an tamassu. Sin yang berbaris. Kejap Sin yang berbaris hadapan. Bersabdu baris hadapan. Tamassuhun. Su ni dua harakat. Ni waw mad sebelumnya baris depan. Kemudian hun. Nun yang bersabdu. Baik berhenti, baik sambung, tuan-tuan perempuan. Kena dengung dua harakat. Baik berhenti, baik sambung. Dua-dua kena dengung. Jadi saya buat pilihan nak berhenti kat sini. Kan kita nak ambil potong-potongan orang tahu ayat yang pendek je, tak nak panjang-panjang, nanti biru muka kalau baca tuan-puan. Min qabli an tamassuhun. Boleh? Baik, jom kita baca dulu sama-sama. Saya baca dulu sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in طلقتموهن min qabli an tamassuhun. Okey, kita baca sama-sama. Mula isti'azah terus pada bacaan. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. Okey, baik. Kita teruskan. Waqad. Huruf wa beri atas waqad. Dal yang mati di tengah bacaan. Qalqalah sughra, lantunan yang kecil. Waqad an tamassuhunna waqad fa. Dapat tak tuan-tuan perempuan? Waqad fa. Kemudian huruf fa beri atas fa macam biasa. Ra tebal, ra beri atas. Kemudian huruf dad yang sukun. Jadi bila dad yang sukun ni tuan-tuan perempuan, ada dua benda yang kita kena ingat dalam menyebut huruf dad. Apa dia? Dua poin penting yang selalu saya sebut pada tuan-tuan perempuan. Apa dia yang kita kena buat tuan-tuan perempuan? Tak nampak ayat atas? Oi, awak tu macam mana boleh tak nampak tu? Ayat ni masih lagi dalam frame macam biasa.
Tak nampak ke ayat atas ni? Nampak je kan? Selalu macam ni lah pun tiap-tiap hari. Bila kita nak mematikan huruf dha ni, apa dia? 2 poin penting yang selalu saya sebut pada tuan-puan. 2 poin penting. Dua poin penting dalam kita nak menyempurnakan dha yang mati, dha yang sukun ni. Ada 2. Ayat atas terlindung. Terlindung dengan apa boleh saya tahu? Sebab saya tak ada ubah apa-apa pun. Biasanya macam ni, tidak hari rupi ni Puan Nazrina di hati. Tidak. Ya, itu betul. Cuma ada 2 poin yang selalu saya ringkaskan dalam sharing tajwid ni. Siapa yang biasa ikut tu mesti ingat lah kot. Okey. Terima kasih tuan-puan ya. Jadi huruf dha ni yang saya selalu sebut. Poin dia mudah je. Tebalkan dan jangan lantun. Terpulang lah, tak ada urutan pun. Tapi 2 poin tu yang selalu saya tekankan. Saya tak cerita pun bab sifat dia. Cuma saya nak tuan-puan tanam dalam minda masing-masing. Huruf dha ni jangan lantun. Itu paling penting. Jangan lantun. Okey? Jangan lantun. Okeylah, kejap saya setting sikit ni ayat Quran ni. Saya cuba bagi dia ke bawah sikit. Tak nampak ya? Sat. Ini dah. Sekejap. Ni dah bawah dah. Kalau nak bawah lagi dah tak boleh dah. Terkeluar ayat ke bawah tu kan. Okey nah. Ingat poin dia. Jangan lantun dan kena tebalkan. Pertama tu dia berunsur larangan lah. Jangan. Kan mamnu'. Berunsur larangan. Yang kedua tu benda yang kita kena buat. Jangan lantun dan kena tebal. Ingat tu. So, bila kata jangan lantun ni macam mana? Huruf dha. Farad. Bunyi dha belakang tu. Sebenarnya itu disebut sebagai tawallud lah. Kita memberanakkan bunyi dia. Cuma kita boleh faham juga. Ianya juga boleh difahami dengan qalqalah yang kita reka-reka. Ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri. Boleh nah? Waqad. Huruf dal lain lah. Dia memang ada sifat lantunan dia. Cuma huruf dha ni. Waqad faradtum. Farad. Okey? Farad. Betul Puan Zurina. Tulisan secara langsung sebenarnya boleh tu slide kan ke tepi, hilang dah tulisan tu. Tapi yalah nak baca komen juga ya. Okey, boleh tuan-tuan puan. Qalqalah buatan sendiri. Ya. Okey. Waqad farad. Jadi macam mana nak praktikal dia? Farad. Dha tebal. Ada sebenarnya bila nak tebal ni dia berkaitan dengan sifat jugalah tuan-puan. Cuma poin dia yang pastikan kita punya lidah ini daripada pangkal dan sebahagian besar lidah belah depan ni semua terangkat. Kemudian tepi lidah ini akan bersandar ataupun menghimpit pada bahagian garham kita. Nak dapat bunyi dia. Kalau tidak dia jadi farad, faradtum, farad. Angkat bunyi dia. Farad. Min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum.
Boleh tak? Okey. Huruf dad, ingat jangan lantun dan mesti kena tebalkan. Okey, kita sambung Tak apa, nanti penjelasan seterusnya nanti saya detailkan dalam seminar nanti, insya-Allah Sabtu ni. Okey, untuk huruf dad. Huruf dad ni dia kena disiplin sikit. Banyak benda yang kita nak kena faham betul-betul dari sudut makhraj dia, dari sudut sifat dia sendiri. Okey. Huruf ta pada depan tu. Matikan mim. Hukumnya izhar lah. Mim mati bertemu lam. Izhar, jelaskan sebutan mim. Faradtum tum lahun. Okey. Faradtum. Kita pegang makhraj dha tu betul-betul. Kalau kita longgar, sebab tu jadi lantun tu farad. Kita terlepas tepi lidah kita ni, kita terlepas. Kita tak pegang dia kuat-kuat. Maksud pegang tu bukanlah kita pegang lidah tu, tidak tuan-tuan. Maksudnya pegangan antara makhraj dengan tempat yang dia parking tu. Okey, pastikan dia parking betul-betul, tarik handbrake. Jangan dibiarkan. Kalau tidak itu yang berjalan tu. Nak analoginya kopi tu lah, ya. Faham kot? Wa qad faradtum lahunna. Mim mati bertemu lam, tadi izhar syafawi saya dah sebut. Kemudian lahunna, nun bersabdu kena dengung. Wajib dengung, wajibul ghunnah. Lahun, kadar 2 harakat. Fariḍa. Huruf fa pada atas fa, ri nipis. Alright, ri nipis ni ada ya mad. Kemudian huruf dad pada atas da. Fariḍa. Da kena pegang betul-betul. Kalau tidak nanti farida. Allah. Deda bunyi dia tuan-puan. Tahu deda? Siapa orang Perak tahulah deda. Dah deda ke belum? Demam lah, demam. Okey, lahunna fariḍa. Da tebal tak mau da. Lahunna faridatun. Dotun pula. Lahunna faridatan. Allahu akbar. Seram sejuk dengarnya. Faridatan. Dotan bunyi. Tak mau da tuan-tuan Ada bunyi da. Da. Angkat bunyi tu betul-betul. Lahunna faridatan fanisfu. Fariḍa. Cuba tuan-puan sebut. Fariḍa. 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 Sebut banyak kali. Benda ni kena berlatih. Deda. Demam tak demam. Macam nak patah lidah ustaz. Itu lepas dia. Bayangkan yang lain semua okey cantik. Tangbat je lari pula. Allah. Wa qad faradtum lahunna faridatan. Allah. Dengar tu rasa tak cantik je semua nak. Lagu dah kemain dah. Kan dengan lenggok-lenggoknya sana sini. Kena kat situ dah tak kena pula bunyi. Dad. Biasanya itulah pengalaman saya dengar-dengar orang-orang ngaji ni kan. Huruf dad. Tapi kita betul kan lah huruf dad. Baik, insyaAllah. Jom kita sambung lagi. Faridatan, tanwin bertemu fa. Baik, tanwin bertemu fa, ikhfa hakiki. Nampak tak? Banyak ikhfa hakiki kita jumpa hari ni. Kena check dulu status fa. Sebelum kita nak teruskan bunyi dia ni, kena tengok dulu fa ni bunyinya apa mana. Faridatan, fa nipis, maka dengung pun nipis. Lahunna faridatan fanisfu. Huruf fa pada atas fa. Selesai tadi ikhfa hakiki ni. Kadar dengung 2 harakat macam biasalah.
Baik, nisfu. Ni pun sama ni, huruf legend. Baik. Nisfu. Nis. Huruf sa ni tuan-tuan perempuan. Okey, huruf sa ni kena jaga betul-betul lah sebab huruf sa ni bersifat tebal. Jadi jangan tertukar dengan huruf sin sebab bunyinya sangat hampir sebab makhraj sad dengan sin ni sama. Kan? Jadi kalau sin fanis, nampaklah ringannya bunyi tu. Fanisfu. Tapi sekarang ni kita nak fanisfu, nis. Nak kena muncung bibir ke? Tuan-tuan perempuan. Kita punya bibir ni nak kena muncung ke? Bibir mulut kita ni. Bibir ya. Kita punya bibir mulut nak kena muncung ke huruf sa tu? Tak perlu. Sebab huruf sa bukan huruf yang datangnya daripada syafatain, bukannya datang daripada dua bibir mulut kita, so tak perlu muncung. Nis gitu aja. Okey. Tak payah. Mantap. Skrin HP saya terus jadi hitam. Allahu. Puan dia kena keluar dulu ya. Mungkin skrin tu terkejut dengar saya sebut BBR tadi. Dia terus terkejut, hitam terus. Keluar balik, masuk balik ya. Lahunna faridatan fanisfu ma. Dapat tak bunyi dia huruf sad Kemudian fuma, huruf fa pada depan fu. Okey. Ma ni alif mad sebelumnya pada atas. Fanisfu ma farad. Huruf dad. Suara tak ada, video pun tak ada. Yang komen, yang ada komen je. Semua ke mengalami masalah macam ni? Ke ada sesetengah je? Kalau semua mengalami benda yang sama, skrin hitam, suara tak ada, video tak ada, maknanya masalah daripada saya kat sini lah. Tapi kalau ada seorang dua je, yang lain okey, maknanya bukan masalah daripada saya kat sini lah. Okey? Kena tengok balik. Kalau rasa kena beli laptop ke, tak pasal-pasal kan. Dia minta beli baru lah tu ya. Handset PKP katanya. Saya okey ustaz. Okey. Terima kasih respon semua Maknanya bukan daripada saya sini. Saya minta maaf lah kepada yang sangkut-sangkut ni. Saya tak boleh nak di luar apa? Saya tak boleh di luar kemampuan saya. Okey nah. Saya tak tahu nak selesaikan dia macam mana. Okay, so semua tempat okey nak. Bonda pun di seberang pun boleh dengar. Maknanya adalah kaitan internet aku tu gamaknya. Suara tak cantik. Itulah. Pakai tab baru. Tak apa tuan-puan. Nanti pergi kedai. Bos, saya mau cari telefon yang boleh tengok Facebook live tara sangkut punya. Ada tak bos? Tanya kedai. Nanti si dia bagi. Okeylah. Selingan sikit tuan-puan. Terima kasih untuk yang respon. Jom kita sambung lagi ya. Yang ngantuk-ngantuk boleh basuh muka dulu tuan-puan Ma faradtum. Mim mati bertemu hamzah. Jadi mim mati bertemu hamzah ni izhar syafawi. Izhar, jelaskan mim mati yang datangnya daripada syafah bibir kita. Boleh tuan-tuan perempuan? Ma faradtum illa. Ma faradtum. Sekali lagi jumpa huruf dad. Ingat tak apa dia 2 poin penting untuk huruf dad ni? Jangan lantun dan pastikan tebal. Okey, jangan lantun dan pastikan disebut dengan tebal. Faradtum. Dia macam susah sikit lah sebab huruf dad tu
Dia dah lah makhraj dia tepi lidah tu kan. Dia kena pada garham. Kemudian kita nak pergi pula pada makhraj ta. Farad tu nak pergi straight pula pada ta. So mungkin ada sedikit kesusahan tu. Faradtu. Faradtu. Faradtum illa. Okay. Faradtum illa. Gitu. Boleh nah, tuan-tuan perempuan? Jangan lantun, jangan lantun sebut tebal. Betul tu. Okey, alhamdulillah. Tuan-puan ni kalau yang jenis saya tambah sikit siapa yang jenis memang rajin ikuti program-program online, saya nasihatkan jangan pakai data phone. Melainkan kalau memang betul-betul yang high speednya okey lah, tak ada masalah. Tapi dia ikut coverage juga sebenarnya. Cuma kalau tempat tuan-puan ni memang support untuk line Unify, better pasang lah kat rumah. Tapi saya rasa rata-rata ni ramai yang pasang tak. Kalau guna Unify, insyaAllah lah. Sebab data ni, dia, kalau pakai data phone, dia berkaitan dengan, dia wave tau, dia gelombang. Kalau kita pakai Unify ni, dia pakai fiber optik tu. Saya nak cerita lebih pun bukan bidang saya lah sebenarnya. Tapi dengar orang cerita, orang-orang yang bidang ni cerita kat saya, orang begitu lah. Saya pun faham macam tu. Kalau dia tipu saya, maknanya saya tipu tuan-puan lah. Okay. Tapi insyaAllah betul kot. Dia pakai fiber. Okay, kabel fiber tu. So, dia punya kelancaran tu melecun sikit lah. Kalau nak dibandingkan dengan yang data phone kita beli tu, dia laju juga tapi dia ada time. Sebab dia kaitan dengan tu, pencawang tu. Dia ada wave, gelombang-gelombang dia tu. Pakai fiber insyaAllah tak lag. Ya. Saya live pun pakai itulah. Tapi masalah juga. Itulah. Kadang-kadang itulah. Ikut tempat tuan-puan. Dia ikut nasib juga kot. Kalau jadi, jadilah. Tak jadi, itulah. Baik, wallahualam. So, selesai cerita pasal internet. Habis. Jangan tanya saya lebih-lebih pasal internet. Saya tak reti. Kita sambung. Saja je saya bagi cadangan tu. Kau ada orang mak-mak yang tak tahu sangat, tahu menahu, bolehlah sembang-sembang anak-anak. Tapi mak-mak kita sekarang ni dah canggih semuanya. Ya tak? Kalau dulu nak tarik mesej tu, daripada Ipoh dah sampai KL baru mesej tu dapat sampai. Nak naik punya pasal. Tapi sekarang ni tak. Voice je Voice WhatsApp. Okay, gurau-gurau. Jom. Sama boleh saya saja buat selingan sikit. Tahu ramai ngantuk ni Okay, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita teruskan, fokus Ma faradtum illa. Okay, sekarang ni la ni kita nak berhenti kat sini, 2 harakat. Illa 2 harakat. Ya? Illa 2 harakat. Mad asli kalau kita berhenti. Kalau kita sambung, illa an ya'fu. Ya tak? So, tuan-tuan perempuan, kenapa bila sambung panjang, bila berhenti 2 harakat? Sebab untuk berlakunya pemanjangan di sini, ataupun yang kita sebut hukum mad jaiz munfasil, kita tahu 4 atau 5 harakat. Cuma kita kena jelas, kenapa bila berhenti jadi 2 harakat? Kalau sambung jadi 4 harakat? Sebab kita kena tahu bahawa punca berlakunya bacaan panjang tu adalah disebabkan pertemuan mad asli itu dengan hamzah. Pertemuan mad asli dengan hamzah. La mad asli dan selepasnya ada hamzah. Jadi, kalau dia nak jumpa dengan hamzah, maka wajib dipanjangkan dengan 4 ataupun 5 harakat. Tapi, kalau kita nak berhenti, dia jadilah 2 harakat. Sebab apa jadi 2, Ustaz? Sebab dia tak jumpa dengan hamzah lagi. Faradtum illa. Dia tak nak jumpa lagi. Dia tak bersedia. Dia tak bersedia nak jumpa hamzah lagi. Dia nak relax dulu kejap. Dia berhenti dulu. Bila dia dah bersedia untuk jumpa hamzah, okey, maksudnya dia kena bersedia untuk memanjangkan, untuk dipanjangkan.
illa an ya'fu. Kena faham tu. Saya yakin ramai yang dah faham tentang ni. Cuma, yelah, dengan sejumlah 100 lebih yang menonton ni, kita tak tahu, mungkin ada yang kurang faham. Kenapa berhenti 2 harakat? Sambung jadi 4 atau 5 harakat? Jadi itulah sebabnya. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai. Jadi saya nak berhenti kat sini lah. Okay, saya nak berhenti kat sini. Dan sekarang kita nak ambil balik di illa tu sendiri. Faradtum illa ai. Macam tu Jika berhenti kekal hukum mat. So bila berhenti dia jadi mat asli, hukum asal. Kalau sambung baru dia berubah. Dia ada sifat yang dia ada hukum yang berubah. Disebut mat jaiz munfasil. Boleh nak? Tadi kita berhenti kat okey, kita terus kat sinilah. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa. Kita baca sama-sama, ambil daripada wa qad faradtum. 1 2 mula. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. Okey. Illa tadi panjang Kalau kita nak teruskan, illa panjang 4-5 harakat. Ya'fu. Nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya. Idgham bi gunnah. Nun mati bertemu ya. Idgham bi gunnah. Idgham ni apa? Memasukkan bunyi nun ke dalam ya. Ay ya'fu. Ay ya'funa au. Ay itu dia. Masuk bi gunnah dengan dengung 2 harakat bi gunnah. Boleh tuan-tuan perempuan? Jelas ke tidak ni Kemudian ada huruf ain yang mati. Jangan tahan suara ya. Kan? Dia punya terkejut tu. Ya. Ya. Okey. Illa ayya. Tak mau ya. Ya'fu. Boleh tuan-tuan perempuan? Illa ya'funa au ya'fu. Tu huruf ain yang bersifat tawassut. Bersifat tawassut. Apa itu tawassut? Suara yang tidak terlepas, suara yang tidak mengalir. Suara tu sama tu. Suara yang tidak terlepas dan suara yang tidak tertahan. Pening lah Ustaz. Mengalir dengan terlepas bukan sama ke? Ya, sama-sama. Tidak terlepas, tidak tertahan. Tuan-tuan perempuan. Boleh nak? Okey, selesai. Illa an ya'fu. Tadi ada yang tanya macam mana bunyi ai. Kenapa jadi ai? Itu kata idgham tadi. Okey, idgham. Nun mati bertemu ya. Memang itu keadaannya. Perlu dibaca dengan idgham. Inilah dia yang disebut sebagai tajwidul Quran. Sifat aridah, sifat mendatang. Okey, sifat yang mendatang. Inilah dia contohnya. Nun tu asal bunyinya an.
an, an. Tapi sebab dia bertemu dengan ya, maka berlakulah sifat yang mendatang. An ya'fu. Boleh? Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Samalah. Memasukkan dengan dengung. Illa an ya'funa. Fu dua harakat ni waw mad sebelumnya baris depan. Funa au. Funa au. Funa au. Nun baris atas na. Kemudian waw kat sini. Waw sukun sebelumnya baris atas. A. Okay. Na au. Au. Sifat lunak. Lembut Ya'fu. Okey, sekali lagi kita jumpa huruf ain. Ingat kan saya baru sebut tadi. Huruf ain ni ada sifat bainiyah ataupun tawassut, sama je dua-dua ni. Okey, tawassut ataupun bainiyah adalah dua benda yang sama, iaitu merujuk kepada suara yang tidak terlepas dan suara yang tidak tertahan, di tengah-tengah. Itu maksud tawassut. Jadi praktikal dia macam mana? Ya. Kalau tertahan, ya. Kalau terlepas sangat, ya. Itulah. Tapi taklah baca kopi tu. Biasanya orang tertahan je. Au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Dia buka mulut luar-luar kopi tu kan. Tak apalah. Asalkan makhraj sifat terpelihara. Baca rupa mana bunyi pun tak apa tuan-puan. Asalkan sifat dan makhraj terjaga. Itu sahaja. Baik. Au ya'fu alladhi. Au ya'fu alladhi. Fuwalla. Fuwalla. Ni alif ziyadah abaikan. Tak perlu dibaca. Fuwalla. Terus masuk pada lam yang bersabdu ni. Okey. Au ya'fu alladhi dhi huruf zal kena keluar hujung lidah sikit tuan-puan. Sebab apa? Memang itu makhrajnya dhi. Au ya'fu alladhi biyadihi. Dhi dua harakat mat asli. Ni ya mat Ni ya mat. Kemudian biyadi. Biyadi. Tiga-tiga ni biyadi. Semuanya satu harakat aja. Biyadi. Biyadi. Satu. Kemudian hi ni maksilah qasirah. Maksilah. Baca dua harakat. Ni ya mat lah ni. Ni ya mat. Sebelumnya baris bawah. Ha baris bawah. Biyadihi. Okey. Boleh tuan-puan? Puan Mazna dengar buat gitu macam budak-budak dulu. Yelah kan. Dulu kan baca mulut terbuka, mulut penuh sebut kan tu. Biasalah budak-budak dulu tak. Sekarang ni dah dewasa, lain lah pula. Biyadihi. Hi dua harakat Au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Baik. Uqda. Huruf ain sempitkan di tengah kerongkong kita. Au. A, I, au. A, I, au. A, I, au. Baik. Au ni muncul bibir lah sebab baris depan. Mana-mana huruf yang berbaris hadapan mesti kena muncung. Uqda. Uqa. Uqda. Uqdatun. Uqda. Uqda. Boleh tak tuan-tuan perempuan? Huruf qaf ni ada lantunan. Qalqalah sughra. Lantunan yang kecil ataupun lemah. Uqdatun nikah. Boleh? Uqdatun. Tun
alif lam syamsiyah. Kemudian kena dengung dua harakat. Sebab apa? Sebab ada nun bersabdu. Uqdatun nikah. Baik. Kaf ni kita baca dua harakat pada asalnya lah mat asli. Sebab kan kita nak berhenti. Sebab kita nak berhenti kat ha ni, ha pedas. Dan sebelumnya ada mat asli. Maka disebut sebagai mat arid lissukun. Okey? Ajar budak-budak macam tu gayanya dia membaca ustaz. Itulah pasal. Kan? Tapi tak apalah budak ya. Penerimaannya. Tapi dah sampai kepada peringkat usia yang sepatutnya diledahkan dengan kaedah pembacaan yang betul. Maka di situlah bermulanya. Kalau tidak sampai besar lah kekal baca apa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? So kita kena ubahlah gaya bacaan tu. Biar dia menarik. Ini kalau orang kata apa, bacaan kita sendiri pun kita rasa tak tertarik dengan bacaan kita sendiri, apatah lagi orang lain tuan-puan. Ya tak? Jadi sebabkan nak ada zuk ni ada rasa, perasaan pada bacaan, nak sampaikan jiwa kita tu, maka perlu ada kaedah pembacaan yang baik. Kalau kita sendiri baca, kita dengar pun dalam hati tu, Allah, aku punya bacaan ni, Allah, baca aku ni. Tengah terawih pula kan, baca, Allah. Itulah ibaratnya tuan-puan. Rasa lemah, rasa diri sendiri tu. Jangan cerita orang lain, kita cerita diri sendiri tu. Okey? Itu pentingnya, biar sampai, biar ada penghayatan gitu. Kalau nak kata penghayatan ni banyak dari sudut bacaan. Bukan tak payah cerita bab tafsir Quran lagi. Cerita bab ni dulu. Bacanya tu. Kalau budak-budak lain. Janganlah budak kita paksa suruh baca kemah tu. Tak lah kan. Tu kata bila dah sampai peringkat usia dan memang betul-betul kena fokus pada bentuk bunyi bacaan tu. So kena ni. Kena ambil kisah benda tu. Kalau dibiarkan, itulah hasilnya tadi saya buat tu. Minta maaf tuan-puan, saya bukan nak mengajuk-ngajuk ke apa. Tapi itulah bunyinya. Puan Mazda kata saya ajuk. Tak, saya bukan ajuk, tapi itu hakikat bunyi dia. Okey. Okey, kita sambung balik. So jelas Uqdatun nikah. Ma'aril sukun 2, 4 ataupun 6 harakat. Pelan-pelan. Nak kata baca macam tu, saya dulu pun baca macam itu. Kan? InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-puan dapat apa yang tuan-puan inginkan. Dia kita nak mesti dapat macam tuan-puan. Jangan risau. Nak dapat. Tak nak tak dapat lah. Tapi apa-apa pun bergantung pada izin Allah lah. Biiznillah. Dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan, insyaAllah jadi elok. Kita sambung lupa pula. Tak baca lagi sama-sama. Kita baca daripada sini. Saya ambil illa balik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Okey, kita baca sama-sama. Ambil daripada illa. Ready semua? 1, 2, mula. Illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Okey, selesai. Tadi ada soalan tadi. Ustaz, jika ada alif lam syamsiah dan wajib berguna sekali, adakah nama hukumnya idgham
idgham syamsiyah bil gunnah. Itu sebenarnya penamaan ataupun laqab. Istilah penamaan ni macam-macam boleh asalkan kita faham. So macam perkataan ni an-nikah, kita kena jelas alif lam syamsiah itu adalah dengan keberadaan hamzah wasal dengan lam yang sukun ni, nak menunjukkan kepada takhassus, pengkhususan kepada sesuatu perkataan. Maksudnya nikah pernikahan itu, nikah. Faham tak? Kan kewujudan alif lam ni menunjukkan macam contoh perkataan qalamun pen. Tapi pen tu secara umum pen apa? Tak tahu pen apa. Tapi kalau kata al-qalamu, maksudnya pen itu, pen yang dikhususkan. Itu antara sebab kenapa wujudnya alif lam qamariyah ataupun syamsiah ni. Dia maksudnya satu benda yang berbeza lah. Boleh tuan-puan. Dia kalau bahasa Inggeris kita macam the lah. Kalau pen lah. Kalau the pen, maksudnya pen itu. Dia mengkhususkan kepada sesuatu. So, berkenaan dengan soalan tadi, adakah kita sebut alif lam syamsiah bi gunnah? Mungkin boleh timbul kesalahan. Bukan kesalahan, salah faham. Maknanya alif lam syamsiah didengungkan. Kan? Boleh je nak faham macam tu. Cuma benda tu itu nama pun istilah tu saya kata tadi. Bila istilah ni selagi mana kita menghuraikan dan benda tu sampai ke fahaman dia, it's okay, tak ada masalah. Cuma kat sini sebab tu saya tak ada sebut alif lam syamsiah bi gunnah ke apa, tidak. Sebab alif lam syamsiah tu ialah pada ni. Kalau kita sambung ni, wasal ni uqdatun tun, itu kata idgham syamsi, memasukkan pada hukum alif lam syamsiyah. An-nikah ni alif lam syamsiyah, dan nun yang bersabdu ni secara tunggal dia sahaja, dia yang wajibul gunnah, wajib dengung. Sebab apa? Nun tu bersabdu. Ada macam tu. Tapi dia bukan kesalahan kan, yang bertanya tadi puan apa, Cik Nun tadi kan. Alright. So kalau istilah itu datang sekalipun tak ada masalah. Dia bukan benda yang besar, berdosa ke apa, tidak. Asalkan dia tak bertentangan dengan definisi asal dia. Begitu. Kata nama khas dalam bahasa Melayu. Ya, betul. Ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai isim ma'rifah. Okey? Dalam bahasa Arab, siapa yang ada belajar Arab, dia ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. So, benda-benda macam ni lah. Tapi saya tak adalah cerita benda ni, tuan-puan. Sekarang jadi penin pula. Cuma nak cerita pengkhususan. Itulah sebab wujudnya alif lam tu. Alif lam ta'rif. Kewujudannya adalah untuk mengkhususkan tentang perkara tu. Perkara, bukan perkara, benda tu, sesuatu benda tu. Okey? Jelas ke ni? Nak lagi faham? Jom masuk Keto. Kita nak buka Keto 3 nanti. Alright? Boleh join kelas Keto kita, insyaAllah. Jelas lah semuanya nanti. Mudah-mudahan lah. Alright? Sekejap saya padam dulu. Okey dah. Kita sambung lagi sikit, tuan-puan. Ada satu lebih kurang satu baris lagi ni. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Wa an ta'fu, nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta. Bila mana nun mati bertemu ta ni, tuan-tuan puan? Okey, bila mana nun mati bertemu ta, wa an ta'fu, panjangnya berapa? Huruf ain ni lupa nak sebut ya. Ni sifat tawassut tadi, ingat. Suara jangan tahan. Tak, 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 tak. Wa an ta'fu, panjang. Ni huruf waw ataupun mat asli ni sendiri bertemu dengan hamzah. Bukan bertemu dengan huruf ziyadah. Huruf ziyadah ni tak ada fungsi. Jangan keliru. Okey? Kalau tanya mat asli bertemu apa? Jawapannya bertemu hamzah. Bukan bertemu dengan huruf ziyadah ni.
Kalau kita betul-betul jelas dengan keberadaan huruf ziyadah tu, insyaAllah tak ada masalah. Tapi kalau orang yang tak faham, tak tahu, dia akan cakap, huruf mat bertemu dengan alif yang ada bulan kat atas dia, ustaz. Sudah, bulan pula. Dia nak sebut huruf ziyadah tak tahu, sebutlah bulan. Ada alif, ustaz, atas dia ada bulan. Sudah. Okey. Jadi kena kenal tu huruf ziyadah namanya, huruf tambahan. Apa yang dimaksudkan dengan tambahan tu? Ada pada penulisan. Itu adalah daripada uslub penulisan bahasa Arab tu, kaedah penulisan bahasa Arab tu sendiri. Kemudian dari sudut bacaan Al-Quran memang tak wujud. Boleh? Maksudnya dari sudut penulisan bahasa Arab memang itu gaya ditulisnya. Cuma bila kita tulis bahasa Arab, bulat tu tak ada. Bulat tu tak ada. Bulat tu didatangkan dalam penulisan Al-Quran kita ni untuk isyarat kepada kita, nak hintkan kepada kita bahawa jangan baca benda ni, aku dah letak bulat dah ni. Para ulama dah letak dah simbol ni. Nak mudah faham, macam ni lah ibarat dia nak beritahu kita, aku dah letak bulat dah kat sini, kamu jangan baca, kamu kena kenal dulu benda ni. Kamu pergi cari guru, so dia menerangkan apa benda, apa fungsi bulat ni. So sekarang ni saya beritahu tuan-puan, fungsi tak ada fungsi pun. Hanya ada pada penulisan tetapi tiada pada bacaan. Kita ni sekarang ni tugas kita nak kena faham kan, sebab apa dia ada kat situ. Boleh nak? Itu aja. Alright. Mana tadi? Wa anta, nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki nipis. Wa anta fu aqrabu, huruf qaf yang bertanda sukun. Qalqalah sughra kat sini. Tapi qaf ni tebal, so kena tebal lah bunyi dia. Alqa. Okey, wa anta fu aqrabu littaqwa, aqrabu litta. Ni huruf ta bersabdu ni, jaga baik-baik bunyi dia. Kemudian sekali lagi huruf qaf yang bertanda sukun kena lantunkan juga. Sughra, qalqalah sughra. Littaqwa wa littaqwa. Ini alif mat sebelumnya baris atas. Okey, dua harakat mat asli. Wa ta'fu aqrabu littaqwa. Baik, jom kita baca sama-sama. Ready semua? Tarik nafas anda. 1, 2, mula. Wa ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Huruf wa beri atas wa. Wala tansa. Huruf wa beri atas wa. La di sini mat asli, ni alif mat sebelumnya beri atas. Kemudian nun mati bertemu sin. Sin kena kenal pasti dulu. Ni ikhfa hakiki ni, nun mati bertemu sin. Wala tan. Kenapa nipis? Sebab huruf sin nipis. Kena kenal pasti sin tu. ولا تنسى ولا تنسى ولا تنسى ولا تنسى ولا تنسى. Saya ulang sekali lagi, last. ولا تنسى. Boleh. ولا تنسول. Lepas dah dengung ni dua harakat. Sawul.
Sin baris atas, sa, waw baris depan, wu, terus masuk pada lam ni. Ni. Jadi kenapa boleh jadi wul terus? Sebab kita faham bahawa kewujudan huruf ziyadah di sini tak memberi apa-apa kesan kepada bacaan. Tak ada fungsi. So, abaikan dia. Okey, kita dah abaikan. Sekarang ni ada hamzah wasal pula. Hamzah wasal ni pun sama. Dalam keadaan kita menyambungkan bacaan, hamzah wasal ni pun tak berfungsi. Hamzah wasal ni berfungsi ketika nak memulakan bacaan pada dia. Contoh, kita nak ambil perkataan al-fadla. Al, nampak? Baru fungsi baris atas pada hamzah wasal tu. Wala tansawul. Jadi terjawablah kenapa bunyinya terus sawul. Mungkin kita tahu baca tansawul, tapi kita tak pernah nak cuba faham betul-betul kenapa jadinya bacaan macam tu. Jadi itulah, semuanya berpunca daripada kefahaman. Kita faham dengan adanya huruf ziyadah, tak payah baca. Hamzah wasal dalam keadaan sambung bacaan, tak payah baca. Jadi dah terjawab. Kalau orang tanya pun kita confident nak jawab. Tak adalah kita jawab, kenapa jadi macam tu Kita pun jawab, tak tahulah, sambil garu kepala kan. Tak tahulah sebab itu ada dengar orang baca macam tu. Awak ikut aje lah. Saya ikut aja. Itu ustaz tu kata, terus je masuk. Ustaz kata jangan baca kat sini. Kawan tanya kenapa jangan baca. Itulah saya tak tahulah. Nantilah saya tanya balik. 5 tahun akan datang, jumpa lagi sekali. Dah tanya dah hari tu. Belum. Sampai sudah tak tahu apa fungsi keberadaan simbol-simbol tu. Boleh? Selesai. Wala tansawul fadla bainakum. Huruf dad mati. Jangan lantun. Tuan-tuan perempuan, jangan lantun. Ingat jangan lantun dan pastikan tebal. Wala tansawul fadla. Okey. Huruf lam baris atas la macam biasa. Bainakum, ya yang sukun. Sebelumnya baris atas kena lembutkan sebutan bainakum. Sifat lin kat situ ada sifat lunak. Okey, ada sifat lunak, lembut kat situ. Boleh. Kemudian bainakum, nun baris atas na, kaf baris depan ku. Matikan mim dan disiplinkan bunyi dia. Tak mau bunyi kom. Bainakum. Relax je. Bainakum. Boleh? Ya betul tu Putri. Apa yang panggil Putri tu? Terkejut saya. Ingatkan isteri saya. Rupanya tu lah Puan Kartini. Okey. Tak, isteri nama orang rumah saya Putri. Okey, Putri Nur Auni. Tu terkejut tu tengok tulis Putri tu, ingatkan orang rumah saya duk tengok live ni. Okey. Bacaan lin sifat lunak. Ya, sifat lunak. Betul tu. Betul. Okey, baik. Alhamdulillah. Selesailah di sini. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala tansawul fadla bainakum. Okey, kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Wala tansawul fadla bainakum. Inna Allah bima ta'maluna basir. Gitu. Terbelanja sikit ujung kan. Innallah. Baik, huruf nun yang bersabdu nun bersabdu macam biasalah tuan-puan ya. Kena dengung kadar 2 harakat. Boleh? Nun bersabdu kena dengung. Innallaha bima wajibul ghunnah.
Kemudian kalimah Allah yang kita tengok sekarang ni lam kan. Lam kalimah Allah ni kena tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya huruf baris atas. Dan jangan tebalkan nun. Yang tebal tu pada lam je. Inna. Na masih lagi keadaan yang asal dia. Allah baru masuk. Jangan siap-siap tebal pada nun tu. Innallah. Tak mau. Innallah. Nallah satu satu nun pun tebal juga. Innallah. Nallah. So bunyi dia apa? Bosak orang kata. Bosak. Tahu bosak tu apa tuan-tuan? Bunyi bosak. Kembung penuh pipi sebut tu. Innallah. Innallaha bima ta'malu. Okey? Innallaha bima ta'maluna basir. Boleh ke ni? Innallaha bima ni alif mat sebelumnya baris atas, ba baris bawah, bi lah bunyi dia ya. Bima huruf ain yang sukun, jangan tahan suara. Bima buang bunyi itu. Bima ta'malu. Ingat tu bunyi ya. Kemudian lu dua harakat lah. Ni waw mat sebelumnya baris depan. Nun baris atas ba baris atas ba, sad tebal selamanya. Okey. Ta'maluna basi gitu. Kemudian huruf ra ni, si ni asalnya mat asli si, tapi sebabkan kita nak berhenti pada ra yang berada di hujung kalimah dan kita nak berhenti pada dia, sebelumnya tu pula ada mat asli iaitu pada sebutan si tu. Si. Jadi namanya berubah menjadi mad arid lisukun. Ra tu nak baca tebal ke nipis. Okey. So tak payah jawab, saya jawabkan. Ra kena baca dengan nipis. Sebab apa nipis? Sebab ra mati. Ra tu bila kita berhenti dia dah mati kan? Ra tu dah mati sebab kita berhenti pada dia. Jadi nak tahu dia tebal ke nipis kena tengok sebelum. Sebelum dia ada huruf ya mati ataupun ya mat. Ya mati ataupun ya mat. Jadi kena nipis. Jangan tebal. Tapi yang buat tebal ni kalau kita tak faham, tak ada kefahaman, kita buatlah tebal kan. Walaupun dia bukan kesalahan besar, tapi dia tetap ada kecacatan dia. Tapi kalau orang hanya fokus pada bacaan yang, yalah, dia hanya mendengar je tanpa kefahaman, so dia akan rasa okey. Contoh, Innallaha bima ta'maluna basir. Oh boy. Kalau orang dengar, ush, Masya Allah, padu lah. Kan? Okey, tak ada cacat langsung. Makhraj, tajwid semua tepat kata. Kalau orang yang tak tahu, orang yang tak faham. Itu apa lumrah yang kita dapat, benda fitrah yang kita dapat tengok. Orang yang tak tahu pun kadang-kadang terpaksa buat tahu. Okey. Jadi sebab tu kita kena faham biar kita jelas betul-betul apa itu makhraj atau apa itu sifat kan. Jadi kalau kita tengok ra tadi saya baca tebal tu. Orang dengar, orang yang melayan dia dengar macam ush, jadi. Ya. Ta'maluna basir. Oh, belakang tu. Dia tambah ru tu geling kepala. Oi, lagilah. Menjadi-jadi sungguh. Okey, pada tak perlu pun. Bila kita dah faham, oh ra ni pace biasa je.
Innallaha bima ta'maluna basir. Habis. Selesai dah. Tadi saya buat geling kepala tu teringat macam kuda pula kan. Tiba-tiba terfikir kuda. Tak mau buat bunyi kuda. So itu sahaja tuan-puan. Aduh. Okay, clear semua? Kita baca dulu sama-sama ni. Innallah ni, ready. Satu, tarik nafas 1, 2, mula. Innallaha bima ta'maluna basir. Gitu. Habis dah. Selesai juga ya. Best news tak ni lelaki. Aik. Apa ayat tu tak faham. Okey. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, jom kita baca balik ulang daripada atas. Boleh? Kita ulang balik daripada atas sampai di bawah ni. Cuma sebelum tu nak cerita sikit petang ni, jangan lupa pukul 3 ni. Lock masa masing-masing. Tuan Putri. Ada. Ni petang ni kita ada pelancaran untuk seminar yang bakal berlangsung pada bulan 6 nanti insya-Allah. So saya harap yang menonton ni kalau ada kesempatan jom ikut saya. Seminar Izzy Tajwid ni. Percayalah, tak akan menyesal punya. Tak adalah. Ikut kepada tuan-puan lah. Siapa yang nak join boleh ikut. Tadi saya gurau je, tak adalah menyesal apa pun. Sebab dalam seminar ni insya-Allah saya yakin akan ada beberapa kefahaman yang tuan-puan akan terima, dan sepastinya ianya adalah dari sudut ilmu tu sendirilah. Kita nak baca Quran kan. So kaedah pembelajaran ni banyak sebenarnya. Cuma ni saya nak jemput tuan-puan untuk join bersama saya seminar Izzy Tajwid. Jadi apa yang ada dalam seminar Izzy Tajwid ni tuan-puan, nak tahu apa dia, konten dia, nak bincangkan tentang apa. So petang ni jangan terlepas untuk tonton live bersama Encik Irfan Mokhtar daripada tim kami Izzy Ngaji, iaitu daripada unit pemasaran dan jualan. Dan insya-Allah pada petang ni beliau akan live. So tuan-puan boleh tanya kalau ada apa-apa. Okey, petang ni tuan-puan boleh tanya kalau ada apa-apa nak tahu untuk kita punya apa yang ada dalam seminar Izzy Tajwid ni. Bila seminar ni berlangsung? Macam mana pelaksanaan dia? Nak buat macam mana? Macam mana nak yuran dan sebagainya? So semuanya akan terjawab pada petang ini. Dan saya yakin sebahagian besar yang menonton ni memang dah pernah join dah sebenarnya. Sebab ini merupakan edisi 3.0 tuan-puan. Ini merupakan kali ketiga. Dan sebenarnya ada yang dah join. Saya rasa setiap seminar ni bila saya buat mesti orang tu ada. Kan? Mungkin boleh tanya, ambil inspirasi sikit kenapa boleh join banyak kali tu. Kan? Dan mungkin boleh jadi juga yang ketiga ni pun join juga. Wallahualam, kita tunggulah. Kalau ada, tak ada tak apa. Cuma saya nak jemput sahabat-sahabat yang tak pernah lagi bersama untuk seminar Izzy Tajwid ni, jom join. Okey. Beza apa Ustaz Izzy Tajwid dengan sharing tajwid? Masya-Allah, sangat-sangat beza. Sangat-sangat beza. Okey. Sangat-sangat beza. Nak tahu lebih lanjut, tunggu petang ni Kalau rasa tak clear, boleh PM nanti, boleh tanya terus. Alright. Cuma kalau tanya apa beza dengan sharing tajwid ni, mungkin sahabat-sahabat yang dah pernah join Izzy Tajwid ni mungkin boleh komen sikit. Tak naklah datang daripada mulut saya. Mungkin sahabat-sahabat boleh bagi tahu. Okey, mungkin sahabat-sahabat yang ada ni boleh cerita sikit. Sahabat-sahabat kita yang tak pernah join, ada beza tak? Ke beza sikit je dengan sharing tajwid yang pagi-pagi ni? So kalau jawapan saya,
beza lah. Tapi tak nak daripada mulut saya, biar daripada mulut sahabat-sahabat kita yang dah join. Tunggu sikit kot demo ada tarik lepas ni. Okay. So petang ni lah, pukul 3 petang. Kat mana? Kat page Easy Ngaji macam biasalah. Seperti mana yang tuan-puan tonton sekarang ni. Pada jam 3 petang 27 hari bulan 5 hari ni. So bersama dengan Encik Irfan Mohtar, pelancaran seminar Easy Tajwid Online 3.0. InsyaAllah jumpa petang ni. Boleh? Banyak beza tuan-puan ya. Tak apa, kita bagi pelancaran tu nanti, bagi settle pelancaran dulu nanti. So nanti untuk next dalam sharing tajwid saya akan ceritalah apa benda yang ada dalam seminar tu nanti. Cuma yang the best saya boleh beritahu ialah dalam seminar Easy Tajwid ni, satu poin penting lah, satu tajuk yang kita akan belajar ialah berkenaan dengan Ayatul Gharibah. Ayatul Gharibah ni, Ayatul Gharibah, gharib ni maksudnya pelik. Maksudnya bacaan-bacaan pelik ataupun penulisan yang pelik yang ada dalam Quran yang membuatkan kita tak boleh mengikut kaedah. Bacaan yang tidak dapat diikut dengan kaedah. Maksudnya nak baca sesuatu perkataan tu, ayat tu, dia bukan dengan kaedah. Bukan dengan kaedah tajwid. Tetapi dengan kaedah apa? Berguru. Musyafahah. Jadi benda-benda tu yang akan dikongsikan dalam seminar tu nanti. InsyaAllah. Okay? So, Wallahualam. Kita jumpa lagi. Tapi belum lagi. Tak baca lagi tadi kan? So, tak boleh stop lagi. Tuan-puan. Faham dah? Apa-apa pun jumpa dulu petang ni. Ni baru pelancaran, relax dulu ya. Lambat lagi. Yes, kalau ada yang tanya apa pula beza dengan Kito, pun sama, beza. Kito sharing tajwid dengan Easy Tajwid semua benda yang berbeza. Sifat huruf, makhraj huruf semua benda yang berbeza. Tuan-puan ikut 5 ni lengkap insya-Allah. Tuan-puan akan gabungkan kefahaman-kefahaman tu nanti. Ada rangkum sekali tu nanti. Okey? Mantap. Okey, dah lah tu. Saya saja je cerita nampak macam gempak tuan-puan, tak ada apa pun sebenarnya. Okey. Minta maaf lah. Kan tengok tuan-puan tengok ustaz ni cerita beria-ria benar kata. Benda tak ada apa pun. Iyalah tu. Saya saja je buat-buat beria kan. Nampak macam ni. Online. Sekarang ni kita buat online seminar Easy Tajwid Online 3.0. Boleh? Kita buat online. Sorry ya tuan-puan ya. Sembang gempor benar bunyi ya. Cerita kemain semangat. Macam hebat sangat. Tak ada lah. Saya gurau tadi. Tapi join lah kalau yang siapa berkesempatan free-free tu moh lah. Bukan selalu ngerat hubungan silaturahim. Baru masuk. Okay, jom. Baik. So, sebagai penutup, kita nak baca dulu ayat ni. Jadi, minta jasa baik semua untuk kita fokuskan dulu bacaan kita. Tuan Kamarul, bayarannya macam mana? Itu saya tak boleh nak jawab. Sebab saya pun memang tak tahu bayaran dia berapa. Petang ni baru nak ni. Petang ni, insyaAllah semuanya terjawab. Petang ni nak. So, petang ni kena kasih ada lah. Ini seminar. Maksudnya bukan kelas intensif yang perlu masa yang lama, tak? Tunggu petang ni boleh, Tuan Kamarul. Tuan Kamarul petang ni ada tak? Jam 3. Sebab kalau saya buka cerita kat sini, nanti dia akan jadi timbul pertanyaan yang banyak. Minta maaf nak. Cuma yang yuran tadi memang serius, saya memang tak tahu lagi. Sebab itu bahagian yang marketing, bahagian marketing and sales lah. Saya bukan department tu, so saya tak tahu sangat benda-benda ni. Job saya mengajar je. Okey. Boleh nak? Tak maaf ya Tuan Kamarul kita. Baik. Jom kita mulakan So betulkan niat balik. Dah yang tengah gelak tak henti tu stop kejap. Okey. Dah nak terjongoh gigi yang tu masuk balik. Masuk balik. Stop gelak tu. Masuk balik pula apa masuk ya. Stop gelak dulu ya.
Okay, ready. Tarik nafas. InsyaAllah kita baca sama-sama Sedia semua? Ready? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Okey, kita baca sekali lagi dengan tempo yang laju sedikit, insya-Allah. Tarik nafas sekali lagi tuan-puan. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai tuan-tuan dan puan. Untuk kita punya Okey, jadi selesai untuk kita punya sharing tajuk pada pagi ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Minta maaf kalau ada salah dan silap dalam dalam percakapan saya, kemudian senda gurauan saya tu kalau ada yang terasa hati tu, saya minta maaf lah ya. Risau juga kot cakap-cakap melawak tu terasa kan. Udah disimpan dalam hati, merajuk kata. Sekarang udah duduk di katil tu, mandang pemandangan tengok kan, sedih benar Ustaz Adi. Okey, so saya minta maaf, hujung rambut, hujung kaki. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa petang ni pukul 3 bersama Encik Ifan untuk kita punya pelancaran bagi seminar
Easy Tajwid. Easy Tajwid 3.0. Dan untuk sharing tajwid kita esok macam biasalah ya, pukul 8.30. Pastikan tuan-puan esok join saya. Esok kita baca surah Kahfi pagi-pagi 1.10. Macam biasa rutin kita. Terasa dibuli. Mantap Cik Wan kita. Jom lepas ni ya. Okey, jangan lupa say thanks to Allah, ucapkan terima kasih kepada Allah. Ingat time kita kena belajar ni, nak fokus, kena fokus betul lah. Time kita nak buat aktiviti lain, kita buat tak ada masalah. Tapi bila time macam adalah seminar ke, kelas ke, ataupun ngaji macam ni, kita fokus lebih sikit. Boleh tuan-puan? InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberi kelancaran pada kita. Kita dapat melafazkan ayat Quran ini dengan baik, insyaAllah. Seiring dengan bagaimana ianya diturunkan. Itu saja tuan-puan So saya harap untuk akan datang tuan-puan bantulah ajak lagi kawan-kawan yang lain. Jangan risau, sharing tajwid ni memang kita buat percuma tuan-puan. Kita memang tak kenakan yuran. Kita memang niat nak bantu masyarakat di luar sana. Dengan mengikuti sharing tajwid ni saja, insya-Allah mungkin ada hasil impak yang kita tak tahu akan datang. Kita akan pelan-pelan lah benda ni. Nama pun kena istiqamah kan. Gitu. Alright. So belanja lagu Mukmin Sejati Ustaz. InsyaAllah Mukmin Sejati nanti saya pasang lepas ni. Boleh, tak ada masalah. So terima kasih semua. Itu sahaja petang ni. Jangan lupa esok macam biasa sharing tajwid. Dan sahabat-sahabat yang join untuk seminar Sifat Huruf, jangan lupa petang esok ada pra seminar bersama Encik Ifan pada jam 3 petang juga. Dan hari Sabtu insyaAllah kita akan bersua untuk hari kemuncaknya, iaitu seminar Sifat Huruf. Wallahualam. Jumpa lagi. Saya undur diri dahulu. Kita tangguhkan pertemuan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey. So itu saja tuan-puan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jangan keluar lagi. Sekali saya nak pasang satu lagu namanya Mukmin Sejati. So tuan-puan dengar baik-baik lagu tu dan hayati lirik dia. InsyaAllah moga-moga terkesan di hati saya dan kita semua. InsyaAllah jumpa lagi. Bye-bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya? Kerana parutnya masih ada.
Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati